أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد. Hormati al-fadil, tuan-tuan al-fudala, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama jutaan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah dan juga taufik yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini. Tentu kita biasa dengar kalimah hidayah dan juga taufik. Ada orang sebut taufik dulu baru hidayah. Ada orang tanya, apa beza antara taufik dengan hidayah? Kata orang buta, taufik ni orang jantan, hidayah ni orang betina katanya. Betul ke tak? Hidayah muannas, taufik muzakkar. Jadi hidayah adalah petunjuk, adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Jadi hidayah. Taufik adalah dorongan, keinginan, semangat, kekuatan. Jadi kedua-duanya datang dari Allah Ta'ala. Ada orang dia ada hidayah, Allah bagi ilmu, Allah bagi pengetahuan, sijil bermacam-macam sijil yang dia ada, ijazah bermacam-macam ijazah yang dia ada, sehingga PhD macam-macam PhD dia ada, tetapi Allah tak bagi hidayah, tidak bagi taufik pada dia, sehingga dia tidak berada dalam keadaan yang betul, keadaan yang benar, keadaan yang Allah suka. Kenapa? Kerana Allah tak bagi taufik pada dia. Alhamdulillah pada pagi ini Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita, bagi pengetahuan, bagi ilmu, serta Allah bagi taufik pada kita, kekuatan, semangat, keinginan untuk dapat datang dan solat berjemaah di rumah Allah ini. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah terus istiqamah memberikan hidayah dan taufik ini kepada kita, agar kita terjurus kepada melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan lihat lagi hadis-hadis dari kitab Tajzib Atraful Hadis. Hadis yang pertama, hadis ini sangat masyhur dan selalu dibahas oleh tuan-tuan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawal Bukhari wa Muslim an Umar ibn al-Khattab. Hanya saja segala amal itu dengan niat, dan hanya saja bagi tiap-tiap seseorang itu mengikut barang yang diniatnya. Maka barang siapa adalah pindahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka pindahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa adalah pindahnya itu kepada dunia yang mana mengenai akan dia, atau kepada perempuan yang ia akan kahwin dengan dia, maka pindahnya itu ialah kepada apa yang juga ianya berpindah kerananya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Umar Ibn Al-Khattab. Hadis ini erat kaitannya dengan peristiwa yang berlaku di zaman Nabi. Kalau kita belajar ilmu tafsir, dia kata ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis asbabul wurud, sebab dinyatakan hadis.
Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, tersebar di kalangan para sahabat, viral di kalangan mereka ni tentang seorang sahabat yang berhijrah kerana ingin berkahwin dengan seorang perempuan, sehingga orang ini digelar sebagai muhajir di Ummul Qais, orang berhijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah untuk berkahwin dengan Ummul Qais. Maka tersebutlah hadis ini oleh Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi, sesungguhnya setiap amalan-amalan itu perlu adanya dengan dia niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap seorang itu mengikut barang yang diniatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, sesiapa hijrahnya ke Madinah ni kerana Allah dan kerana Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, dapatlah ganjaran pahala hijrah. Wa man kana hijratuhu ila dunya, sesiapa yang berhijrahnya ke Madinah ni kerana nak dapat dunia, yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya untuk berkahwin dengan seorang perempuan. Kerana Ummu Qais ni kebetulan menetapkan syarat, kalau nak menikah dengan saya, nak kahwin dengan saya, mesti berhijrah bersama dengan Nabi ke Madinah. Jadi orang ini, sahabat ini berhijrah ke Madinah bertujuan untuk bernikah dengan Ummu Qais ini. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dapatlah apa yang dia inginkan. Baik, di sini kita nak tekankan tentang niat. An-niyatu yufarriqu bainal adah wal ibadah. Niat ini yang membezakan antara satu perkara itu adah, kebiasaan, dan juga ibadah. Macam kita mandi tadi tak? Mandi tadi, kalau kita mandi seperti mandi biasa, dia adalah mandi biasa. Tetapi kalau kita disertakan dengan niat, contohnya mandi wajib atau mandi sunat, jadi dia jadi ibadah. Ya? Baik. Ada kaedah juga menyebut al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara ni bersesuaian dengan tujuannya, dengan niatnya. Kata Imam Syafi'i, an-niyatu mahalluhal qalb. Niat tu tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Juga dia menyebut an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Niat tu adalah menginginkan sesuatu atau bertujuan sesuatu, muqtarinan bil fi'li, mesti disertakan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Baik, dalam hadis ini menekankan kepada kita, dalam setiap amalan perlu sangat kita ikhlas dalam niat kita, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Juga sumpahan iblis di depan Allah Ta'ala, la aghwiyannahum ajma'in, aku akan goda seluruh anak Adam. Semua kita ni berpotensi untuk digoda oleh iblis, oleh syaitan. Siapa yang tak digoda? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba kamu yang ikhlas. Orang yang ikhlas, dia tidak akan digoda. Syaitan tewas, tewas untuk menggoda. Jadi kita ni semua berpotensi untuk digoda, diganggu. Kerana kita ni juga kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tak ikhlas. Juga Allah menyatakan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku perintahkan mereka melainkan beribadah pada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas kepadanya dalam urusan agama ni. Jadi ibadah itu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Baik, pada pagi ini saya ingin mengkongsikan beberapa perkara atau cara untuk uji ikhlas kita ni. Kita ni ikhlas akidah ni, ibadat semakin ikhlas je kerana Allah. Biasa kita di mulut rumah kata, saya ni ikhlas ni, ambil lah duit ni, ikhlas bagi ni, ambil lah ikhlas. Sebenarnya dalam hati tak, nak benda lain, nak projek. Ambil lah ustaz, nak tolong ni, nak bantu. Rupanya 2-3 hari lepas itu ada benda dia tolongnya kita. Kita pun dah malu Allah dah. Itu yang istilahnya mengenangkan budi, tergadai bodi tu. Dah. Jadi masalah ni. Jadi hari ini kita nak tengok macam mana cara untuk uji diri kita ni ikhlas atau tidak, terutama dalam hal ibadah. Yang pertama, adakah ada amalan
atau ibadat kita yang sifatnya rahsia, tak ada orang tahu, tak ada kita khabar orang. Kita mesti ada ibadat kita, amalan kita yang sifatnya rahsia, orang tak tahu. Macam pergi masjid, orang tahu, nampak kita. Kalau dekat baru ulang alik ke masjid lah. Jadi nak uji keikhlasan kita, mesti ada beberapa ibadat kita yang kita rahsiakan. Hatta orang rumah kita, isteri kita yang tidur sebantar ni, kita pun tak tahu ibadat kita ni. Sama ada zikir kita, atau sedekah kita, atau bantuan kita, atau pertolongan kita, atau tilawah Al-Quran kita, tahajud kita, witir kita. Jadi mesti ada ibadat yang sifatnya rahsia. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, kena didik, kena asuh. Kerana kita ni suka tunjuk, suka bagi tahu, suka viral. Dia sebenarnya tahajud pun buat live. Awak tahajud malam tadi buat live, semua orang tengok, macam-macam orang komen, yang bagus, yang tak bagus pun macam-macam. Dia sedekah pun ceknya, bayar sedekah ceknya besar. Sedekah RM20 je, bagi sedekah. Awak nak resit je katanya, tak ada masuk akaun dah. Okay, masjid dah ada dah masuk akaun masjid. Kenapa dia mana ustaz sedekah masjid tak ada, belum sedia resit? Patutnya ada resit masuk tabung tu, patutnya kena ada resit katanya. Nak sangat. Jadi mesti ada ibadat kita, amalan kita yang sifat dia rahsia, orang tak tahu. Zikir kita, mungkin sehari kita zikir istighfar 1000 kali, selawat Nabi 1000 kali, tak ada siapa tahu. Dia mesti ada ibadat yang sifatnya rahsia. Yang kedua, keadaan kita beribadah ni, ada orang ke tak ada orang ke, orang nampak ke orang tak nampak ke, sama je. Contoh, solat sunat rawatib. Tuan-tuan, perempuan, ingat senang ke nak boleh buat solat sunat rawatib ni di rumah? Di masjid insya-Allah, sebab ramai buat, semua pakai bangkit, kita pun bangkit. Kalau di rumah belum tentu boleh buat solat sunat rawatib. Solat subuh, solat sunat subuh lah, ba'diyah, qabliyah, zuhur. Di masjid boleh buat 4 rakaat 1 salam, zuhur punya sunat. Di rumah belum tentu. 4 rakaat zuhur tu pun kadang-kadang lambat, pukul 3, pukul 4 baru sembahyang zuhur. Jadi kita kena didik, asuh diri kita ni, ada orang ke tak ada orang ke, sama. Tapi kalau ada sifat perasaan dalam diri kita, bila ada orang baru kita bersemangat, berarti belum lagi ikhlas. Kita suka sembahyang berjemaah, datang sembahyang, sembahyang maghrib. Sebab apa? Sebab nak bagi orang tengok, sebab ramai orang. Dan kita tak berapa suka datang ke masjid sembahyang asar dan sembahyang subuh, sebab tak ramai orang. Jadi didik diri kita, ada orang ke tak ada orang, sama sahaja keadaan ibadah kita. Yang menilai adalah Allah Ta'ala, bukannya orang lah. Yang ketiga, pujian. Ada orang bila dia dipuji, dia semangat, dapat pujian dia semangat, seronok, kembar rasanya. Bila tak dipuji, dia tak semangat. Apalagi kalau dia keji, dihina, dipelekehkan ibadat kita tu, perbuatan kita tu, sedekah kita tu. Jadi orang puji ke, orang keji ke, tetap istiqamah, itu yang sebaiknya. Tetapi jangan kita jadikan, kita dahagakan pujian. Dia tak cakap apa pun, dia tak puji pun. Bacaan kita harapkan orang puji bacaan kita ni, tarannum kita ni memang cukup mantap. Bila orang puji memang seronok kita. Jadi kalau ada perasaan itu, berarti belum lagi betul-betul hati kita ni tulus, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jika orang keji kita, kita jadi lemah. Wala yakhafu lawmata la'im, jangan bimbang, jangan takut dengan celaan orang yang mencela. Memang manusia ni sifat ni memang suka menghina, mengecilkan. Macam-macam golongan disebutnya orang surau ni, orang yang mengamalkan sunnah ni, yang berjanggut katanya kambing, yang berkepiah katanya golongan lebay, macam-macam. Orang-orang yang tak tentu arah luar tu tak ada pula gelar dia macam-macam, elok semua ni, bagus je. Jadi jangan kita hiraukan, wala yakhafuna lawmata la'im, jangan hiraukan orang yang nak mencela. Lama-lama dia akan diam, penat dia bercakap, dia akan penat bercakap. Baik, kemudian yang keempat,
keinginan dihargai atau dihormati dan juga diingati. Kalau wujud dalam diri kita ni ingin dihargai oleh orang, jadi belum lagi ikhlas. Ingin dihormati oleh orang, jadi belum lagi ikhlas. Ingin dihargai oleh orang, jadi belum lagi betul-betul ikhlas dalam diri kita ni. Dan yang kelima, kalau wujud dalam diri kita ni ingin diucapkan terima kasih. Haram terima kasih. Dulu dia zaman susah dulu, siapa nolong ni? Inilah orang ni, inilah orang yang menyelamatkan dia. Zaman mula-mula pandemik hari tu, siapa yang bantu dia? Siapa yang gantung bekas rumah dia? Inilah orang yang gantung bekas rumah dia. Bila dia dah senang, haram dia ingat nyawa. Terima kasih, rida. Jadi kita tak ikhlas. Jadi susah sebenarnya untuk mencapai ke tahap ikhlas, kerana syaitan sentiasa mencari peluang dan ruang untuk dapat menggoda kita, mengganggu gugat kita sehingga kita tidak ada rasa ikhlas dalam beramal. Kata Fadil bin Iyad, tarkul amali min ajli nas riya'un wal amalu min ajli nas syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Kata Fadil bin Iyad, tarkul amal min ajli nas riya', meninggalkan amalan, tinggalkan ibadat kerana orang, itu sebenarnya riya'. Kita tak nak buat ibadat kerana orang, ini adalah riya'. Wal amalu min ajli nas syirkun, dan beramal kerana orang syirik. Orang punya, Allah punya, jadi syirik. Wal ikhlas, dan yang dikatakan ikhlas, Allah selamatkan kamu daripada keduanya. Tak ada perasaan riya' dan tidak ada syirik. Yang penting yang kita nak penilaiannya adalah Allah Ta'ala. Kita nakkan balasan daripada apa yang kita buat, bukan di dunia, kita nak di akhirat nanti. Kenapa? Kerana kalau balasan Allah bagi di dunia sifatnya sikit je, kecil je. Kita nak balasan di akhirat. Bila kita sedekah RM1, kita harapkan Allah gandakan sehingga RM70 atau RM700. Kita tak nak nilai RM700 ni di dunia, kita nak nilai RM700 ni di akhirat, kerana nilaiannya, harganya lebih mahal dan berganda-ganda nilainya. Itu hadis yang pertama, sangat menekankan supaya kita membetulkan niat. Kan dalam amalan pun, dalam ibadat, apa saja yang kita buat, dia ada dua jenis ibadat. Yang pertama ibadat khusus, yang kedua ibadat umum. Ibadat khusus kita maklum, semuanya mesti ada niat. Contohnya solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, semua mesti ada niat. Ibadat umum dia juga perlu ada niat, dan dengan syarat perkara itu mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesiapa yang hijrah dia buat sesuatu kerana Allah dan Rasulnya, maka dapatlah ganjaran dari Allah. Ini penting. Kita tak harapkan apa-apa balasan. Kita harapkan Allah yang memberikan ganjaran pahala kepada kita di akhirat nanti. Dunia pun kita tak nak, kita nak di akhirat. Pada hari akhir ini kita amat gesang orang yang macam ni, orang yang buat sesuatu kerana Allah Ta'ala. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha. Sesiapa yang hijrahnya kerana nak dapat dunia, siapa yang kerja buatnya nak dapat gaji, siapa yang kerja buatnya kerana semata-mata nak dapat upah, dan dia buat sesuatu tu kerana orang, kerana nak kahwin dengan orang, kerana nak orang tengok dia, nak orang hargai dia, nak orang hormati dia, maka dia dapat dengan apa yang dia dapat. Kalau kerana gaji, dapatlah gaji. Kalau kerana orang, dapatlah pujian dari orang. Tidak lebih daripada itu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari kitab Tadrib Atraful Hadis ini, al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqima as-salata wa tuaddiya az-zakata al-mafrudata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita. Rawahu Syaikhan. Bermula Islam itu bahawa engkau sembah akan Allah Ta'ala, walhal tiada engkau sekutukan dengan dia akan sesuatu dengan engkau,
dan mendirikan akan sembahyang, dan engkau tunai akan zakat dan puasa sebulan di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji. Yang dikata Islam tu, ini dia kata Nabi, Islam. Yang dikatakan seorang Muslim ni ada ciri-ciri dia. Al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Pertama, orang Islam ni mesti orang yang beribadah pada Allah, yang menyembah Allah, dan dia tidak melakukan syirik dengan sesuatu pun, tidak menduakan Allah Ta'ala. Yang kedua, dikatakan orang Islam ni wa tuqimas salah. Jadi tak dikatakan Islam kalau dia tak semayang tak. Kita alhamdulillah Allah bagi hidayah dan taufik untuk semayang, untuk menjelaskan, membuktikan keislaman kita. Sebab tu dalam solat digunakan tuqimu. Tuqimu ni maksudnya berterusan. Tidak ada kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak solat. Di solat ni sangat penting. Dia bukti. Nak kenal orang tu baik tidak baiknya, semayang. Senanglah. Nak kenal jiran kita ni bagus tak bagusnya, semayang. Kalau tak nampak semayang, itu diragui keikhlasannya dan kebaikannya. Kalau dia semayang, insya-Allah ini orang bagus. Siapa saja yang kita nak nilai, contoh, lepas ini kita nak beli roti canai. Mana kita nak beli? Dengan orang yang semayang ke dengan orang yang tak semayang? Lebih baik kita beli dengan orang yang semayang. Pergi kedai orang tak semayang, rugi kita, kerana orang ni bukan ahli ibadat, kerana orang ni mungkin jauh dengan Allah Ta'ala. Tapi dengan orang semayang, insya-Allah ada keberkatan. Walaupun roti canai ni mahal sekupang, RM1 10 sen. Wah, sana RM1 je dia jual, ni RM1 10 sen. Tapi dia ni orang semayang, kita dahulukan orang semayang. Sikit sebanyak berkah orang semayang ni tersentuh berdiri kita. Kemudian waktu adiyah zakat. Yang dikatakan Islam ni bayar zakat. Yang dikatakan Islam ni bersedekah juga. Tuan guru saya dia menyebut, kita bersedekah ni atau bayar zakat ni macam air perigi. Air perigi ni bila lagi dia cedok, lagi bersih perigi. Nah, mungkin kita ada setengah kita tak pernah tengok perigi pun, tak pernah mandi air perigi pun, dan tak tahu apa itu perigi. Air perigi ni tuan-tuan, kalau tak diguna, tak dimanfaatkan, apa jadi air ni? Berlumut, jadi kadang berbau air ni, dia tak dimanfaatkan. Itu diumpamakan harta. Kalau harta ni tak pernah disedekahkan, tak pernah dibersihkan, tidak pernah digunakan, dikongsikan dengan orang lain, umpama perigi yang lama-lama dia akan jadi berbau, jadi berlumut, jadi busuk. Walaupun airnya tetap ada, penuh dia pergi, tak ada lebih-lebih, tak ada dia melempah pula, apa itu je dia. Tetapi kalau perigi ni dimanfaatkan hari-hari, mandi air perigi, air dia, mata air dia keluar je air dia, dan tetap juga penuh, tak ada kurang, malah lagi bersih, lagi cantik, lagi sedap, dan lagi berkhasiat. Mandi dengan air perigi ni umpamakan dengan harta kita. Sebab tu Allah nyatakan, Nabi juga menyarankan supaya kita khudh min amwalihim, ambil harta, sebahagian daripada harta mereka. Khudh min amwalihim sadaqatan, tujuannya untuk bersedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, tujuannya untuk bersihkan harta. Jadi nak bersih harta ni mesti bagi, nak kongsi harta ni kena bagi. Kerana kalau kita fikir-fikirkan, duit yang kita dapat setiap bulan tu bukan semuanya kita punya. Ada milik TM, Unify kita tu, dia punya. Mula kita kata kita punya, tak lama pun dalam bank tu, kotak aku kecap je tu. Dah TM punya, Ayo punya, lembaga air Perak punya, ada TMB punya, terus datang pula Indah Water punya. Jadi bukan semua yang kita punya ni atau harta yang kita miliki adalah milik kita. Kita kena kongsikan dengan orang. Kita lihat dalam sejarah, Nabi pernah bayar zakat tak? Nabi pernah bayar zakat harta dia. Saya belum setakat ini belum bertemu lagi hadis menyatakan Nabi bayar zakat sekian banyak. Tak ada. Jadi Nabi ni harta dia bila ada, dia mesti bagi orang. Ada, bagi orang, bagi. Begitu juga kita tengok para awliya.
para wali, tuan-tuan guru tak. Mereka ni tak simpan harta. Ada duit bagi, ada duit kongsi, bagi. Beza dengan kita, simpan. Awak ustaz, anak ada 8. Setiap seorang awak dapat bagi dia dalam akaun 100,000. Ramah suara sebiji. Kalau awak mati pun awak tak risau. Betul ke tak risau? Hari ni mati, lebuh duit. Ramah dia jual, duit lebuh. Ke Amerika pergi ni. Habis semua. Jadi sangat penting kita tekankan waktu addiya zakat. Harta mesti ditunaikan zakat. Kita ada simpanan, mesti tunaikan zakat. Jangan sampai simpanan kita, duit kita atau zakat kita yang patutnya kita bayar, dia jadi hutang. Sangat bahaya. Kan antara 15 perkara yang dinyatakan Nabi turunnya bencana kepada satu kaum itu adalah zakat itu menjadi hutang, ditunda-tunda, nanti. Sayang duit ni 100,000 dah nombornya ni, tiba-tiba senang-senang nak bagi orang 2,500. Kan senang ke? Nak ngumpul 100,000 ni bercungap dah ustaz. Nak pastikan dia ni setahun, dah 2 tahun dah 100,000 dalam bank, dia kena keluar zakat 2.5% atau 1/40. Berarti kena bagi zakat berapa? 2,500. Udah kurang daripada 100,000. Kena bagi. Kerana kita tak bagi, dikhawatirkan satu perkara yang tidak baik berlaku kepada kita, dan dia sebenarnya penyuci kepada harta kita, rezeki kita. Wa tuaddiya zakatal mafruḍah, dan menunaikan zakat yang wajib. Kemudian wa tasum Ramadan, yang dikatakan Islam ini juga adalah dia berpuasa. Puasa ni kita maklum dan ma'ruf. Alhamdulillah kita sekarang ni dah ada bulan Safar. Tak berapa lama bulan lagi kita dah Ramadan. Saya bulan dalam tahun depan ni bulan Mac rasanya. Bulan Mac ke bulan April kita akan Ramadan. Ditanda orang Islam ni dia orang yang berpuasa. Kemudian wa tahujjal bait, dan orang yang menunaikan haji di Baitullah. Pada kuliah yang lepas pun kita dah ada sentuh tentang haji ni. Cuma pada pagi ni saya nak kongsi satu hadis supaya kita boleh bawa balik sama-sama sebelum kita tutup pada pagi ni. Apa sabda Nabi? Man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah wa lam yahuj fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi ataupun At-Turmuzi. Apa sabda Nabi? Man malaka zadan, siapa yang ada simpanan, ada duit, wa rahilatan, dan ada kemudahan kenderaan untuk pergi, tubalughu ila baitillah, untuk boleh dia sampai ke rumah Allah, walam yahuj, dan dia tidak ada, tak mau haji, dia ada duit, ada kemudahan untuk pergi haji tapi tak nak pergi haji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan, tidaklah ke atasnya ayyamuta, saat dia mati dia boleh pilih antara dua, mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jadi sangat penting bagi kita yang ada zadan, ada duit, ada kemampuan keuangan, warahilatan, dan ada juga kemudahan nak pergi, kita pergi. Sebagaimana saya nyatakan dulu, kena daftar haji ni, jangan tanggung-tanggung. Hari Isnin, esok dah cukup duit 1,300, kita daftar, yang kita tanggung. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Dia kata tentang haji, sesiapa yang mempunyai 2 buah rumah, sebuah rumah dia diami, dia duduk, sebuah rumah dia sewa, wajib dia jual rumah yang disewakan itu untuk buat haji. Wajib dia jual rumah yang dia sewakan itu, milik dia, disewakan pada orang, wajib dia jual untuk laksanakan haji. Memang ni namakan reta dunia ni banyak mana pun tidak akan cukup, tapi kita kena faham dan kena yakin sangat-sangat, kalau kita belanjakan duit untuk buat haji, duit untuk buat umrah, duit ni akan bercambah-cambah banyak. Sebab tu saya biasa bawa jemaah, tuan-tuan, kalau kita belanja di tanah haram ni, jangan kita kedekut belanja banyak-banyak, habis duit pun tak apa, nanti insya-Allah Allah akan gantikan dengan yang lain dan berganda-ganda banyaknya.
Kita buat korbankan harta kita untuk tunaikan rukun Islam ini, untuk buat haji ini, insya-Allah Allah akan permudahkan jalan kita dan akan sampai lambaian kita oleh Allah Ta'ala. Hadis yang terakhir, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Bermula iman itu 60 lebih cawangnya, dan malu itu satu daripada cawangan iman. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Iman ini ada banyak cabang, dan cabang daripada cabang iman ini antaranya adalah al-haya'. Al-haya'u syu'batun minal iman. Perasaan malu. Orang Melayu kita ni memang malu, memang pemalu benar orang Melayu ni. Yang heran tu ada bab yang dia malu, ada bab yang dia tak malu. Apa amaran Nabi? Fasna' ma fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tak ada perasaan malu, buatlah apa kamu suka. Kadang-kadang kita orang Melayu ni malu tak tempat. Nak menjaga malu mak menjaga tepi jalan, nanti orang kata kita orang susah. Memang kita orang susah pun. Malu nak belajar pun dia malu nak bertanya, nanti orang kata kita bodoh. Memang kita tengin pun. Apa nak malu, kita tak reti. Sebab tu kita belajar, sebab tu kita pergi sekolah, sebab kita memang tak reti kan. Kalau dua orang kuliah, sama-sama saya kuliah dulu dengan orang yang berbagai-bagai warga negara dan bangsa. Orang Melayu tak mana duduknya tuan-tuan, tak mana duduknya dalam kuliah. Duduk di belakang sekali, kursi belakang, bawa kipas sebelah pintu. Itu orang Melayu, orang Malaysia. Tak percaya tuan-tuan, tanya anak-anak yang belajar luar negeri, belajar mereka London mana dulu, belajar negara Arab, tanya orang Malaysia duduk mana. Lepas dia tanya, biasa lama orang Malaysia duduk belakang macam orang cerdik kan, dia berhenti pun duduk belakang tadi, bawa kipas atau dekat dengan ekor sebelah pintu, senang nak balik. Ini orang Melayu tak malu tak tempat. Kena ubah. Kita tak tahu, kita tanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Saya nak kagum dengan orang Indonesia, memang mereka ni sangat berani, terutama dalam bercakap, sangat berani. Dalam bertanya, dalam mencari ilmu, sangat berani. Sangat mau ke depan. Beza dengan orang Malaysia. Malaysia ni pemalu, macam bagui. Sebenarnya tak bagus pun, sebenarnya tak reti pun. Dia kena buang sifat malu, terutama dalam hal agama. La haya'u fid din, kata Nabi. Tidak ada perasaan malu dalam urusan agama. Jangan kita rasa malu nak buat benda yang baik, malu nak bersedekah, malu nak puasa, malu nak katakan benda yang baik, malu nak bagi nasihat dengan orang. Itu tak ada manfaatnya malu. Jadi malu mesti bertempat, dengan malu tidak bertempat. Lama-lama kita akan jadi biasa dengan perkara itu. Walaupun dia awal-awalnya kita rasa malu. Marat wajahu, bangun dia bila bercakap merah muka dia sebab menahan malu. Lama-lama dia akan jadi biasa. Dia akan jadi biasa. Ni nak boleh bercakap depannya, mula-mula ni malu, memang mula-mula ngetong lagi. Keluar tak keluar benda cakap. Tapi bila dah biasa, tak ada malu kan, benda tu biasa. Imam, ingat senang kan nak jadi imam ni. Di rumah tadi bukan main lancor bacanya. Orang rumah kata bang, insya-Allah imam maghrib ni memang bacaan ni. Tiba-tiba sampai depan tengok pula mak berbaris ustaz ni. Ustaz ada, profesor dia. Udah kita ni ngetok, hilang ayat qul huwallah dia yang keluar. Lama-lama kita akan jadi biasa. Datang kat belakang ni, mufti duduk belakang kita. Tak kemalu tu, segan. Awaknya apa dulu rendah aja. Ini mufti, profesor ada, agung pula belakang. Lagi kuat malu. Lepas ni apa pula kata ni kita baca salah, tajuk tak betul, jangan kita pedulikan. La haya'u fid din, tidak ada perasaan malu dalam urusan agama. Yang perlu kita malu adalah dengan Allah Ta'ala. Saya ingin tutup pada hari ini, akhirnya kata-kata Hasan Basri, laisa al-iman bitahalli, tidak dikatakan iman itu dengan perhiasan, wala bitamanni, dan juga bukan dikatakan beriman itu dengan berharap-harap, bercita-cita, berangan-angan. Walakin ma waqara fil qalbi wasadaqul amal, yang dikatakan iman itu apa yang terpahat di hati dan dibuktikan dengan amal. Sekarang ini
Yang perlu kita buktikan adalah amal kita, perbuatan kita. Yang Allah nak nilai adalah perbuatan kita, amal kita. Bukan Allah nilai angan-angan kita, bukan Allah nilai cita-cita kita, tetapi adalah amal kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammad wa ghashahu Allahumma binurika kama ghashatuhu sahabat at-tajalliyat فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق لما مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا كما وعدت. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.